Bersama saya Azrin Arif dalam rentasan berita edisi 776. Antara paparan utama. Tiada demokrasi tanpa majoriti. Larangan jual arak tidak langgar perlembagaan. Sampai hatikah UMNO pinggirkan Makcik Kia? 100 NGO serah memorandum rakyat kepada Yang di-Pertuan Agong. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Asas demokrasi berperwakilan ialah mempunyai sokongan majoriti di Parlimen. Konsep ini dinyatakan dalam Perlembagaan Persekutuan Perkara 40/2 yang menyebut bahawa Yang di-Pertuan Agong boleh bertindak menurut budi bicaranya untuk melaksanakan fungsi. Pertama, melantik seorang Perdana Menteri. Kedua, tidak memperkenankan permintaan bagi pembubaran Parlimen, dan Perkara 43/2(b) yang menyebut Yang di-Pertuan Agong hendaklah melantik seorang ahli Dewan Rakyat yang pada hematnya mungkin mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat itu sebagai Perdana Menteri untuk mempengerusikan jemaah menteri. Kata kuncinya mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat. Soalnya, adakah Tan Sri Muhyiddin Yassin pada hari ini mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat? Persoalan ini timbul apabila pengerusi Jemaah Penasihat UMNO Tan Sri Tengku Razali mengirim surat kepada Speaker Dewan Rakyat Datuk Azhar Harun. Dalam surat itu antara lain beliau menulis, sila maklum bahawa Dewan Rakyat adalah sebuah badan bebas dan berautonomi. Ia tidak dikawal oleh badan eksekutif atau mana-mana pihak berkuasa. Dengan cara inilah Dewan Rakyat benar-benar mewakili rakyat jelata seperti yang dimaksudkan oleh perlembagaan. Kebebasan Dewan Rakyat daripada sebarang pengaruh juga mencerminkan amalan demokrasi berperlembagaan kita berada di tahap cemerlang. Surat Tengku Razali mencabar kenyataan Azhar agar ahli Parlimen Gua Musang itu berunding dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Taqiyuddin Hassan berhubung usul undi tidak percaya yang dicadangkan oleh pemimpin veteran UMNO tersebut. Dengan takzim apa jua pentaksiran mengenai kuasa Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang tidak memberi apa jua kuasa kepadanya untuk menentukan bilakah atau sama ada sesuatu isu mengenai perlembagaan seharusnya ditentukan oleh Dewan Rakyat, tegasnya. Dalam bahasa mudah, Menteri tiada kuasa untuk menyekat usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri. Perbalahan ini timbul apabila belanjawan 2021 yang kononnya digelar belanjawan COVID-19 itu gagal menepati maksudnya. Menyokong kenyataan Tengku Razali itu, Ahli Parlimen Parit Buntar, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof berkata, Muhyiddin Yassin gagal membuat satu perkara mudah dalam demokrasi berparlimen, iaitu membuktikan beliau memiliki majoriti. Kata Mujahid, hanya dengan bukti itu sahaja barulah beliau layak mengeluarkan bajet sebanyak 322 bilion ringgit dari kantong negara. Oleh kerana tiada asas demokrasi ini, maka Kerajaan Perikatan Nasional mengisi kelompongan ini dengan pujuk rayu sentimen agama dan kaum, media propaganda serta berlindung dengan simpati COVID-19, ujarnya. Menurut Naib Presiden Amanah itu, politik juga memenuhi kekosongan ruang mandat demokrasi. Hasrat isytihar darurat seluruh negara oleh Kabinet Perikatan Nasional adalah budaya ugut politik. Kenyataan Menteri Kewangan bahawa bajet ditolak bermakna rakyat akan menderita adalah ugutan politik, dan menjadikan frontliners sebagai alasan bajet perlu lulus adalah bentuk ancaman, tegasnya. Mujahid berkata seluruh rakyat menjadi mangsa ugutan demi meneruskan langkah sumbang mereka yang bermula di langkah Sheraton. Ahli Parlimen yang bersumpah dengan semangat perlembagaan memberi jaminan akan mempertahankan prinsip demokrasi berparlimen tanpa rasa takut atau kerana habuan, without fear or favour. Benteng terakhir demokrasi adalah institusi parlimen yang berwibawa dan dihormati. Rakyat melantik ahli parlimen selain berkhidmat untuk rakyat, mereka mesti berkhidmat juga mempertahankan prinsip demokrasi berparlimen, jelas beliau. Justru apa yang harus dilakukan oleh ahli parlimen adalah untuk membuktikan bahawa majoriti itu wujud sementara menunggu pilihan raya umum ke-15.
Perancang dan penggerak pembelotan mandat perlu diadili untuk memastikan ia tidak berulang di masa hadapan. Penyakit demokrasi harus disembuhkan dan negara dipulihkan. Jika tidak, budaya ugut dan mainan sentimen akan terus mengisi ruang politik kita oleh Perdana Menteri yang tiada mandat rakyat ini. Larangan penjualan arak di kedai runcit dan kedai seberaneka didakwa melanggar Perlembagaan Persekutuan adalah tidak tepat, kata Ahli Dewan Undangan Negeri Permatang Pasir Muhammad Faiz Fazil. Menurut Faiz yang juga seorang peguam berkata penjualan minuman keras yang disebut dalam peraturan baru ini bukan bertujuan menghalang orang bukan Islam meminum arak tetapi lebih kepada mengurus dan mengawal penjualan arak. Namun larangan ini tidak terpakai ke atas penjualan bir di kedai runcit dan kedai seberaneka ini agak pelik kerana ia tidak pula dikategorikan minuman keras, katanya dalam satu kenyataan. Ahli Jawatankuasa Pimpinan Amanah Nasional itu merujuk kepada peruntukan dalam Perkara 11-1 Perlembagaan Persekutuan yang menyebut tiap-tiap orang berhak menganuti dan mengamalkan agamanya. Beliau menegaskan bahawa peruntukan ini adalah berkaitan perkara kepercayaan iaitu akidah dan mengamalkan peraturan iaitu ibadat yang ditetapkan agama masing-masing. Sebaliknya, larangan tersebut adalah penjualan arak dan bukannya pengharaman meminum arak yang dijadikan isu. Sekiranya mana-mana agama tidak melarang meminum arak, peraturan baru ini tidak menyentuh perkara tersebut kerana ia bukan berkaitan melarang seseorang meminum arak. Cuma pengurusan dan kawalan penjualan arak dihadkan di kedai-kedai tertentu, tegasnya. Terdahulu, keputusan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL itu dipersoalkan oleh beberapa pihak antaranya pengurusi DAP Wilayah Persekutuan yang juga Ahli Parlimen Ceras Tan Kok Wai. Kok Wai dilaporkan akan mengadakan pertemuan dengan Datuk Bandar Kuala Lumpur untuk memohon agar garis panduan baharu itu ditarik balik. Beliau mendakwa peraturan baharu itu melanggar hak orang bukan Islam untuk mengamalkan budaya mereka yang dijamin Perlembagaan Persekutuan. Menyentuh mengenai perkara tersebut, Faiz berkata ironinya larangan meminum minuman keras dalam pemanduan tidak pula dianggap melanggar kebebasan beragama di bawah Perlembagaan Persekutuan. Sekiranya orang bukan Islam langsung dilarang meminum arak, barulah boleh dianggap melanggar Perlembagaan Persekutuan. Faiz berpendapat membuat suatu peraturan menyeragamkan sistem kehidupan semua warga negara adalah perlu dalam konteks kemajmukan negara ini. Bagaimanapun, beliau mengingatkan Kerajaan Perikatan Nasional untuk tidak mempolemikkan isu ini bagi meraih simpati politik murahan. Memahami sesuatu isu dari sudut undang-undang dan perlembagaan dengan kehendak warga negara yang sentiasa dipandu oleh agama dan budaya masing-masing perlu diseimbangkan. Hak individu untuk mengamalkan agama dan budaya masing-masing harus dihormati dan dipromosikan bagi mewujudkan masyarakat Malaysia yang aman dan makmur, kata Faiz. Kenyataan Faiz ini mempamerkan sikap keterbukaan amanah yang menyokong dasar yang baik untuk masyarakat tanpa meminggirkan mana-mana kaum dan agama di negara ini. Bagaimanapun, larangan ini tidak akan mampu menangani masalah penjualan arak tanpa lesen yang sah. Arak murah inilah yang sebahagian besarnya menimbulkan masalah sosial di kalangan penduduk berpendapatan rendah di negara ini termasuk pendatang. Ia harus ditangani dengan menambah baik undang-undang yang ada dengan hukuman yang lebih berat kepada pengeluar, pengedar dan peruncit untuk bahan ini. Setakat ini tidak nampak lagi masalah sosial berhubung pengeluaran dan penjualan samsu haram berjaya ditangani walaupun negara telah merdeka selama 7 dekad. Pengeluaran dan penjualan bahan tersebut terus berleluasa kerana peminum iaitu penagih arak tidak beralih daripada samsu haram kepada bir yang boleh dibeli di kedai runcit dan kedai seberaneka. Ahli Parlimen UMNO Sembrong Datuk Seri Hishamuddin Hussein dipetik media sebagai berkata Barisan Nasional kekal dengan keputusan menyokong belanjawan 2021 seperti yang diputuskan dahulu. BN dah buat keputusan dan tak tahu apa berlaku pada Khamis ini. Berdasarkan perkembangan terkini, saya lihat tidak ada perubahan daripada apa yang ditegaskan dan diumumkan oleh parti. Kalau ada mana-mana pihak yang lain yang rasa tak puas hati, akhirnya mereka perlu lihat kepada apa yang parti putuskan. Itu mudah untuk kita melihat ke depan, katanya seperti dipetik Malaysia Kini selepas mesyuarat Barisan Nasional malam kemarin. Beliau membayangkan akan menjaga kepentingan akar umbi. Apa yang penting akhirnya kita ada penyokong di akar umbi untuk diberikan keutamaan sebelum memikirkan hubungan dengan orang lain. Kita perlu fikirkan tentang rumah tangga kita terlebih dahulu.
Akhirnya, sebagai parti politik, nasib kita ditentukan dalam keadaan kita memahami harapan daripada akar umbi. Kalau kita tidak faham, maka tak lamalah kita memimpin, katanya lagi. Terdahulu, Pengerusi Kelab Penyokong Barisan Nasional, Datuk Seri Najib Razak menegaskan Barisan Nasional hanya akan menyokong belanjawan 2021 sekiranya terdapat lanjutan moratorium pinjaman dan kebenaran individu mengeluarkan sehingga RM10,000 dari akaun 1 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP. Tuntutan bekas Perdana Menteri itu dikritik oleh Ahli Parlimen PAS Pasir Mas Ahmad Fadli Syari ibarat permintaan Puteri Gunung Ledang ketika menolak pinangan Sultan Melaka. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Dr. Puan Zarkashi adalah di antara pemimpin UMNO yang bertegas tentang tuntutan untuk mengeluarkan caruman KWSP ini. Dalam satu posting, beliau secara sinis berkata, Tan Sri Yassin tidak takut kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Zahid Hamidi mahupun Najib Razak. Tinggal 3 hari lagi bajet akan diundi. Perdana Menteri nampak berkeras. Dia tidak takut dengan sokongan bersyarat parti lawan, apatah lagi UMNO. PM tidak takut pada mana-mana kumpulan, tetapi dia akan bertembung dengan satu kumpulan di pilihan raya umum ke-15 nanti, iaitu Kumpulan Simpanan Wang Pekerja, ujarnya dalam kenyataan di Facebook. Kata Puan, kumpulan ini mempunyai 7.6 juta ahli aktif sedangkan ahli UMNO cuma 3.5 juta sahaja. Tunggulah di pilihan raya umum ke-15 nanti kalau PM kekal tolak keluar one-off RM10,000 dari akaun 1 termasuk syarat ketat iSinar. Ini pertembungan buku dengar was. Jangan pelekehkan kuasa kumpulan KWSP ini. Kumpulan ini boleh merotan, tegasnya. Di samping itu, Makcik Kiah dan kumpulan sepertinya seramai 2.4 juta sudah dilupakan walaupun golongan ini antara yang paling terkesan dengan wabak COVID-19. Hakikatnya, sejak menjadi kerajaan, Muhyiddin gagal menarik lebih ramai ahli parlimen untuk menyertai gerombolan tebuk atapnya. Bilangan penyokong beliau kekal pada nombor 113. Namun kini semakin berkurang setelah Tan Sri Razali mengugut tidak akan menyertai perbahasan berhubung belanjawan 2021 jika usul undi tidak percaya diketepikan. Setelah ditolak Datuk Hasbullah Osman yang meninggal dunia dan Datuk Mokhtar Radin yang dikuarantin, bilangan menjadi 110. Bilangan ahli parlimen pembangkang pula seramai 108. Kedudukan ini harga mahal yang terpaksa dibayar oleh Muhyiddin. Selain itu, penggunaan darurat untuk menggantung parlimen gagal. Muhyiddin perlu keajaiban lain untuk selamatkan Kerajaan Perikatan Nasional. Rumah siap pahat berbunyi. Kali ini, bunyi pahat itu datang daripada kumpulan yang menamakan diri mereka Gabungan Bertindak Memorandum Rakyat Malaysia. Kumpulan ini yang mendakwa mewakili lebih 100 badan pertubuhan bukan kerajaan NGO telah menyerahkan memorandum kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Menurut Ketua Koordinator Sekretariat Gabungan tersebut, Mustafa Mansur, memorandum tersebut merupakan usaha mereka untuk menyedarkan rakyat Malaysia tentang situasi yang berlaku di negara ini. Beliau berkata hak rakyat memilih wakil rakyat telah dikhianati oleh sebahagian wakil rakyat yang korup. Kumpulan Wakil Rakyat ini, kata beliau, telah menafikan mandat rakyat pada 9 Mei 2018 yang lalu. Mereka rampas kuasa secara amat jijik pada bulan Februari 2020 dengan memanipulasi nama demokrasi berparlimen. Maka kali ini seluruh rakyat bersatu bertindak untuk melihat Malaysia kembali ke asas bernegara yang sebenar, ujarnya. Ringkasan kandungan memorandum rakyat kepada Istana Negara tersebut yang dilihat Jun Channel termasuk menyampaikan tuntutan rakyat agar Kerajaan Perikatan Nasional menghormati prinsip-prinsip rukun negara dengan mendahulukan perlembagaan di atas segala undang-undang. Mengembalikan mandat rakyat yang dirampas pada bulan Februari 2020 melalui langkah Sheraton yang jelas sekali bertentangan dengan amalan demokrasi berparlimen. Memohon perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong mencemar duli untuk bertemu dengan ketua-ketua parti politik yang bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim setelah pihak Yang di-Pertuan Agong menerima menghadap pada 13 Oktober 2020 lalu. Seluruh rakyat mengetahuinya melalui kenyataan media yang disiarkan pada 14 Oktober 2020. Menegaskan peri pentingnya pentadbiran istana dilindungi dan dipelihara sewajarnya supaya tidak menimbulkan tanggapan negatif bahawa kaki tangan istana telah didalangi oleh individu-individu yang diarah untuk menjaga kehendak dan kepentingan Kerajaan Perikatan Nasional.
menyatakan rasa amat terkejut dengan beberapa kenyataan dari pihak Kerajaan Perikatan Nasional sendiri yang secara terbuka menolak keputusan Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja Melayu menolak dilaksanakan darurat. Menyampaikan tuntutan rakyat agar tindakan sewajarnya diambil terhadap beberapa yang berhormat ahli parlimen serta Speaker Parlimen kerana berperilaku secara tidak beradab dan membelakangkan tata cara mesyuarat sidang Dewan Rakyat di parlimen, dan menyarankan agar pelantikan Speaker Dewan Rakyat dan Speaker Dewan Negara dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong sendiri. Ini adalah untuk mengelakkan bias iaitu berat sebelah apabila kedua-dua lantikan itu dibuat oleh parti politik. Kumpulan tersebut berharap memorandum rakyat ini diamati dan diambil tindakan segera demi mengelakkan tercetusnya kemarahan rakyat yang mungkin tidak terkawal. Tambah mereka, gabungan ini merupakan suara rakyat Marhain yang tertekan dengan situasi kerajaan sekarang yang tidak mempedulikan kebajikan rakyat. Inilah pernyataan sekumpulan rakyat yang berani berhadapan dengan sang penguasa yang zalim. Semoga mereka terus istiqamah dalam perjuangan menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.